Kejatuhan Kerajaan Champa. Kerajaan Champa berasal daripada perkataan Champa dalam bahasa Vietnam atau Chiem Tan dalam rekod Hang Viet, merupakan kerajaan yang mengawal selatan dan tengah Vietnam kiri antara abad ke-7 hingga 1832. Kerajaan Champa ditadbir oleh 14 dinasti. Nama Champa telah wujud sejak 698 Masihi dalam satu prasasti Sanskrit yang dijumpai di selatan Vietnam Tengah sekarang. Mengikut sumber Sanskrit, Champa diterajui Bandar Varna. Kerajaan Champa mendapat pengaruh Cina pada akhir kurun ke-13 dan pengaruh ini telah lenyap pada kurun ke-15. Kerajaan Champa pula diasaskan sekitar tahun 192 Masihi oleh Chu Lien. Raja Champa ini dipengaruhi oleh agama Hindu. Oleh sebab itu, pentadbiran kerajaan Champa dipengaruhi oleh agama Hindu. Pentadbirannya pula teratur di mana dalam struktur pentadbirannya terdapat pegawai yang ditugaskan untuk memungut cukai. Kerajaan Champa mempunyai pelabuhan yang dikenali sebagai Indrapura. Rekod terawal tentang kerajaan ini adalah kerajaan ini telah didirikan oleh kaum Cham. Rekod tersebut telah didapati dalam manuskrip-manuskrip Cina yang dicatatkan oleh dua orang wakil Maharaja Wu bernama Kang Tai dan Zhu Ying pada pertengahan abad ke-3 Masihi. Rekod itu adalah keterangan tentang kerajaan Funan dan dinyatakan bahawa kerajaan Funan terletak lebih dari 3,000 km ke barat negara Lin Yi. Faktor kejatuhan kerajaan Champa. Faktor yang pertama adalah pemberontakan dalaman. Berlaku 3 pemberontakan dalaman yang melibatkan isu perebutan tahta iaitu pada tahun 492, 1081 dan 1086 Masihi. Pada tahun 492 berlaku komplot menjatuhkan Raja Champa iaitu Raja Phan Tăng Khen Tech. Raja Phan Tăng telah digulingkan oleh Yang Mah iaitu bekas keturunan pemerintah Raja Champa pada tahun 420 Masihi. Pada ketika itu, isu perebutan tahta ini masih mampu mempertahankan Champa sebagai sebuah kuasa imperial yang kukuh. Pada tahun 1081 hingga 1086 pula, berlaku juga masalah perebutan tahta antara Jaya Indra Warman II dengan bapa saudaranya iaitu Putera Pang. Meskipun Jaya Indra Warman II telah berjaya menewaskan bapa saudaranya, keadaan di negeri-negeri Champa berada dalam keadaan yang kacau bilau ketika itu sehingga melemahkan kestabilan politik Champa. Selain itu, dasar luar negeri yang agresif, dasar permusatan kuasa yang menekan dan isu penculikan permaisuri kerajaan Annam telah menyebabkan wujudnya pemberontakan dalaman sehingga keadaan politik kerajaan Champa menjadi tidak stabil dan diambang kejatuhan. Dasar luar Champa. Dasar luar Champa yang agresif iaitu bermusuhan dengan kerajaan-kerajaan serantau menyebabkan era pemerintahan Raja-Raja Champa sering berperang dan Raja Champa amat memusuhi kerajaan David. Sebarang kerjasama politik antara kerajaan David dengan kerajaan-kerajaan yang lain seperti kerajaan Angkor turut menyebabkan kerajaan ini menjadi musuh kerajaan Champa. Pada tahun 1132, Raja Angkor iaitu Surya Varman II telah menyerang kerajaan Champa. Pangkatan Annam Angkor telah memaksa Champa untuk bertindak balas. Melalui peperangan ini, Raja Jaya Indra Varman III telah terbunuh dan menyaksikan Champa tewas antara Angkor pada tahun 1074 dan 1084. Namun begitu, pada tahun 1145, Champa telah berjaya menewaskan kerajaan Angkor dan kota Vijaya Berjaya ditawan semula oleh Champa. Kejayaan Champa ini menunjukkan berlakunya perang 100 tahun antara Champa dengan Angkor yang merupakan sekutu kuat David. Sikap kerajaan Champa yang memusuhi Pakatan Angkor David terus menebal. Jaya Indra Varman yang memusuhi David telah menyerang Angkor pada tahun 1170.
Pemusnahan ekoran yang dilakukan oleh Kerajaan Champa dalam Perang 100 Tahun telah menimbulkan kebencian yang mendalam oleh pihak Angkor terhadap Champa. Dasar pemusatan kuasa. Corak pentadbiran bersifat sentrifugal berpusat yang menyebabkan Kerajaan Champa menjadi lemah. Pada mulanya dasar ini memberi kekuatan kepada Kerajaan Champa kerana mendapat pemerintahan langsung dari Raja Champa. Namun, akhirnya dasar ini turut melemahkan Kerajaan Champa berikutan kegagalan Kerajaan Pusat mewujudkan perpaduan antara masyarakat majmuk di bawah naungannya. Kerajaan Pusat yang mengawal hasil ekonomi di wilayah naungan menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat di kawasan tersebut. Wilayah-wilayah tersebut didiami oleh rakyat yang berbeza ras dan entiti politik, menyebabkan berlaku pemberontakan rakyat terhadap Kerajaan Pusat. Pemberontakan ini juga dijalankan bagi mewujudkan pentadbiran wilayah sendiri. Semasa pemerintahan Jaya Hari Varman, berlakunya pemberontakan oleh bangsa Kirata yang merupakan suku bukit iaitu Red dan Maid. Pemberontakannya dipimpin oleh Vamjaraja tidak percaya menggoyahkan Kerajaan Champa, namun sedikit sebanyak turut menggoyahkan kestabilan politik dan ekonomi Champa. Kelemahan sistem pentadbiran tersebut telah menyebabkan David berjaya menguasai ibu kota Champa iaitu Vijayapura pada tahun 1446. Buat kali pertamanya, tentera David telah berjaya menguasai kota Champa sekaligus menandakan bahawa Kerajaan Champa diambang kejatuhan. Walaupun kota tersebut berjaya direbut semula orang Champa pada tahun berikutnya, kota itu dan Kerajaan Champa secara keseluruhannya telah berjaya ditawan buat selama-lamanya pada tahun 1471. Tetapi Champa lenyap secara menyeluruh pada tahun 1835. Akibatnya, 60,000 rakyat Champa telah terkorban dan 30,000 lagi dijadikan tawanan perang. Raja Champa pada ketika itu iaitu Raja Paukubah telah ditangkap lalu dibunuh. Serangan pada tahun 1471 tersebut telah menyebabkan berlakunya penghijrahan orang Cham ke seluruh pelosok Kepulauan Melayu seperti Kemboja, Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu iaitu Kedah, Kelantan, Johor dan Melaka.